Ini Rick. Saya kurungnya dalam sel isolasi selama 30 hari. Dinding konkrit, katil sempit, tandas di sudut dan lubang hidangan makanan. Lampu siling sentiasa menyala, menghilangkan beza siang dan malam. Mulanya dia gembira dengan keheningan, tetapi tidak lama. Bunyi selak pintu, lalu semangkuk bubur sejuk dan segelas air muncul. Makanan dihidangkan dengan cepat dan senyap. Rick rasa terhina. Dia menolak mangkuk itu ke tepi. Pada hari ketiga, Rick keliru dengan masa dan hari. Dia putuskan untuk membuat takik pada dinding saat makanan tiba. Kini, itu satu-satunya petunjuknya. Dia menanti makanan sebagai peristiwa utama. Rick makan perlahan, menikmati saat berbeza dari hari-hari lain. Menjelang hari kelima, Rick mula melakukan perkara pelik. Dia mengalihkan cawan plastik, menyusun serpihan, mengetuk dinding dengan jari, mendengar gema kosong. Fikirannya bergerak perlahan, tumpuannya pudar. Bayangan gelap muncul di sudut, tetapi hilang bila dia berkedip. Pada hari ketujuh, Rick melihat lipas di dinding. Dia tersenyum, menolak serpihan roti, melihat serangga itu makan. Dia bercakap dengannya, memberinya nama, rasa tidak bersendirian. Bila lipas itu hilang ke celah, Rick menanti kepulangannya seperti tetamu yang dinanti. Pada hari-hari ini, dia sangat rasa tidak selesa fizikal. Belakangnya sakit dari katil keras. Pada malam hari, Rick kesejukan di bawah selimut nipis. Otaknya kaku kerana tidak aktif. Hari ke-10, Rick mengukir tanda ke-10 di dinding. Ini ulang tahun kecilnya. Dia gembira seketika, namun sedar 20 hari panjang lagi menanti. Masa terasa lambat dan membosankan. Untuk tetap waras, Rick memperkenalkan ritual. Sebelum tidur, dia berjalan keliling sel 3 kali. Setiap pagi dia menyanyi melodi yang sama. Hari ke-12, Rick mendengar ketukan perlahan dan bisikan namanya. Dia terdiam, mendengar, tiada sesiapa. Bila pintu terbuka, dia cuba bercakap dengan pengawal. Tapi hanya ada senyap dan bunyi logam bergesa. Untuk mengalih perhatian, Rick membuat pertunjukan hayalan. Dia berjalan di sel seperti di pentas. Dia bertanya dan menjawab sendiri. Dia menokok dinding dengan jari. Sambil menari, dia umumkan rehat muzik. Hari ke-15, Rick bangun dengan rasa dinding menekan. Dia menyusut ke sudut, lalu meliar dalam sel, cuba halau panik. Nafasnya tersekat, tangan menggigil. Selepas beberapa minit, Rick duduk, cuba bertenang, tetapi cemas masih ada. Pada hari ke-16, dia rasa diperhatikan. Dia menggeledah sel, melihat celah angin, retakan, periksa lubang intai. Berkali-kali dia menyelimuti diri dengan pakaian untuk bersembunyi. Kini Rick bercakap sendiri hanya berbisik, seolah-olah ada yang mendengar. Menjelang hari ke-20, Rick menyerbu pintu, memukul logam itu sehingga kulitnya terkoyak. Dia mendengar gema kuat dan keheningan sebagai balasan. Tenaganya habis, dia melorot ke lantai, dahinya melekat di pintu, tidak bergerak. Hari ke-21, Rick melihat bayangan bergerak di dinding dan menganggapnya sebagai seseorang. Dia berbicara dengannya, bertanya dan berhenti sejenak seperti dalam perbualan sebenar. Baginya, itu adalah teman bicara yang hidup, satu-satunya di dalam dinding ini. Menjelang hari ke-25, Rick sedar dia telah berubah. Dia kurus, pergerakannya perlahan, kulit pucat, lingkaran gelap bawah mata dan janggut lebat. Otaknya lemah akibat tidak aktif, pernafasannya menjadi berat. Pergerakan mudah pun memerlukan usaha. Menjelang hari ke-28, dia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Dia merenung kosong, rotinya tidak disentuh. Bekalan makanan pun tidak lagi menimbulkan reaksi. Hari-hari tidak lagi berbeza, hanya menunggu penghujung. Hari terakhir, ke-30, Rick mengecilkan mata terhadap cahaya putih saat pintu terbuka. Dia keluar perlahan, di luar terlalu bising, bunyi orang ramai dan suara keras terasa aneh. Pada hari-hari awal, Rick terkejut oleh bunyi kuat, keliru di tempat sesak dan tidak boleh tidur tanpa senyap serta gelap. Walaupun selepas beberapa lama, dia mengelak orang ramai dan terfikir dia rindu akan kesunyian bilik itu. Langgan untuk mengetahui ke mana Rick akan pergi seterusnya.